Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 9 hari bulan 10 2024, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'idah. Surah kita ni nama dia surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, juzuk yang keenam. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 62 sehingga ayat 64, 62, 63, 64. Di mana dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita tentang perangai jahat Yahudi, suka laju melakukan dosa dan permusuhan serta makan harta secara batil. Itulah perbuatan buruk dan jahat mereka. Termasuklah agamawan mereka, orang panggil pendeta mereka, padri mereka, dia membisu, menjadi syaitan bisu, tak tegur kepada kesalahan yang dibuat oleh masyarakat. Dan Allah Ta'ala timpakan ke atas mereka, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha, permusuhan dan perbalahan sama-sama dia, wal iyazbillah. Itulah beberapa isu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca ini untuk kita perhatikan, untuk kita belajar dan kita tadabbur baik-baik, para jemaah sekalian, biiznillahi azza wa jalla. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, pimpinan edisi Jawi, muka surat 214, muka surat 214. InsyaAllah kita akan baca ayat dulu sebelum tafsir ataupun mencari 5 faedah seperti biasa, insyaAllah. Mari kita cari, kita buka tafsir ayat, baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwani wa aklihimus suht. لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Allahu Akbar, lillahilhamd. Tengok tafsir ayat. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwan wa aklihimus suh. Dan engkau lihat kebanyakan dari mereka mana tu? Mereka buat kafir, ahli kitab, berlomba-lomba pada melakukan dosa dan pencerobohan serta memakan yang haram. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka lakukan. Keji perbuatan mereka. Orang panggil jelek sekali dia punya perbuatan mereka itu. Baik para jemaah sekalian, Allahu Akbar. Ayat ini tengok munasabah dia. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala cerita tentang besarnya dosa di sisi Allah Azza wa Jalla puak-puak ahlul kitab ini, sehingga Allah Ta'ala laknat mereka, Allah murka mereka, Allah jadi tukar rupa mereka jadi bonyik dan khinzir. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan munafik ahlul kitab. Dalam kalangan ahlul kitab ada munafik. Naam. Maka datang ayat ini mencari, Allah Ta'ala ceritakan ciri-ciri sifat ahlul kitab yang buruk, yang jahat, munafik ke, yang tak munafik ke. Inilah perangai dia. Apa dia perangai dia? Wa tara katsiran minhum. Tengok dalam tafsir kata wa tubsiru ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam katsiran min haula'il yahud. Ramai dari kalangan puak Yahudi yatasabaqun, berlomba-lomba, bekerja-kerja melakukan maksiat, tak malu pada Allah Taala, tak takut pada Allah Taala, wal udwan, dan melakukan permusuhan terhadap Islam dan orang-orang Islam. Jadi itulah antara maksiat yang dia buatnya, makan harta secara batil, riba, rasuah, itu mainan mereka. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala nyata di sini, la bi'sa ma kanu ya'malun. Wallahi demi Allah, la bi'sal amalu, seburuk-buruk amalan, kejinya amalan, buruknya amalan, perbuatan apa yang mereka lakukan, segera mencari maksiat, dosa dan permusuhan, serta makan harta secara batil. Itu masyarakat, itu orang biasa, orang awam. Yang lebih luar biasa siapa? Yang luar biasa siapa? Yang luar biasanya pendeta-pendeta, ahbar, tok rahib mereka. Ini luar biasa. Sebab apa luar biasa? Dia ada ilmu, dia menjadi syaitan bisu. Ini lebih dahsyat. Orang ada ilmu menjadi syaitan bisu, tidak menegur kemungkaran, lebih dahsyat, lebih teruk, lebih berat daripada orang tak ada ilmu. Yang tak tahu, dia buat tu dah kadang tak tahu. Ni hak tahu.
diam. Ini bahaya. Sebab apa dia bahaya? Sebab kata di para ulama, iza sakata alul haqqi, apabila orang yang tahu benda benar diam, tak cerita, tak maklum, tak wayak, tak larang, tak cegah, apa jadi? Apa jadi? Orang masyarakat awam dia kata betul dah dia buat. Betul tak? Kenapa awak buat ni? Pak Imam kan tengok, ustaz kan tengok dia punya majlis, kenapa dia tak tegur pun? Ini bahaya ni. Ana buat contoh di zaman kita ni, jauh daripada Yahudi. Bila ada majlis perkahwinan, budak-budak ni pergi panggil poknyah, dia panggil pondan ni, mari jadi juru make up lah, juru apa ni, bridal dia panggil apa ni, budak-budak ni. Rumah ni rumah Pak Haji. Hak mari pula ustaz-ustaz, tuan guru mari, tak tegur. Jadi minggu depan orang kenduri panggil pula sebab tak ada orang tegur. Ingat kau okey. Ini bahayanya. Iza sakata al-haqi, apabila orang yang tahu diam, tak nyatakan kebenaran, tidak engkar kemungkaran, jadi apa? Orang biasa ingat okey dah. Hati-hati tuan-tuan guru, tuan syekh. Kita nak cinta Nabi, cinta hakiki, bukan cinta lantun, bukan buat perarakan yang pelik-pelik lah, sebab nanti orang ingat itu agama. Ana pergi saat kuliah semalam, rasa gembira. Beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kita dipanggil oleh masjid, tapi nak makan malam tu ditaja oleh sebuah restoran yang dimiliki oleh kumpulan tertentu. Jadi anak beritahu kepada sahabat kita, saya kata saya tak selesa di sini sebab mereka ni ada ajaran pelik, Abuya dia tak mati, dan beberapa perkara lain lah yang timbul. Jadi alhamdulillah, dia kata, sahabat kita ni kata, saya sangat berhati-hati apabila berinteraksi dengan kumpulan ini semenjak hari itu, semenjak kita tegur. Tahun ni barulah Allah Ta'ala dedahkan tembelang sebenar. Kita kata alhamdulillah, 3 tahun nak dapat kepercayaan sukar, tapi sekarang baru dapat pendedahan. Kita kata alhamdulillah. Kadang-kadang benda yang benar ni payah orang nak terima di peringkat awal, tapi bila sudah terserlah baru betul hak ustaz kata dulu ni, betul hak Abu Anas cakap dulu ni. Kita kata alhamdulillah. Kalau tak betul kita tarik balik, kalau dah betul teruskan perjuangan. Ini pentingnya ahlul haq yatakallam, orang yang tahu kebenaran cakap, biarlah. Kalau setakat orang nak marah, orang nak pangkah poster, orang nak komen kat bawah tu, tulis je lah. Tangan bebas menulis zaman kita ini. Apa yang dia nak tulis, dia tulis. Apa nak share. Tapi ingat, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bercakap, tidak menulis, tidak komen, tidak share. Apa-apa saja tulisan, kita ada malaikat yang mencatat, dan kita akan bertemu, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, tengok ayat yang kedua dalam siri ini. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus suh. Alangkah baiknya kalau ketua-ketua agama mereka, dia panggil Rabbaniyun. Tulis itu, ketua agama itu namanya Rabbaniyun. Siapa dia Rabbaniyun? Al-ulama, al-hukama, al-ubbad. Ulama bijak pandai, cendekiawan, ahli ibadat Yahudi.
Hijrah dianya apa dia? Hijrah dia yurabbuna an-nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Hijrah dianya mendidik masyarakat, mendidik orang. Itu dia panggil siapa dia? Rabbaniyun. Dan pendeta-pendeta dia panggil al-ahbar. Pelajar-pelajar kena tanda guna bahasa Arab. Kita kata dia terjemah direct. Rabbaniyun maknanya ahli-ahli pendidikan, ahli ibadat, tak tegur. Wal ahbar, ulama-ulama besar, tak tegur. Habis Allah kata laula yanhahum, kalaulah tok guru ni tegur, pasti ada kesan. Mesti ada kesan kalau tok guru tu tegur. Tapi kalau semua diam membisu, kata orang buat syaitan bisu belaka, apa orang repot pun tak tegur, duduk diam, tunggu ambil gaji hujung bulan je. Bertanggungjawab besar kita depan Allah, jangan duduk gurau-gurau. Jadi kalaulah, kenapalah orang Kelantan kata, bapalah pendeta-pendeta tok guru Yahudi ni tak tegur, an qaulihimul isma, daripada perkataan mereka yang buruk itu. Apa dia perkataan buruk? Kita tengok nanti di bawah ni ada senarai perkataan keji dan buruk yang dikeluarkan oleh puak-puak Yahudi yang jahat terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi dia kata apa? Dia kata perkataan bohong, perkataan dusta. Nih, dia kata yadullahi maghlulah, tangan Allah Ta'ala terbelenggu. Maksudnya Allah Ta'ala tu bakhil, tak bagi rezeki banyak pada dia. Dan mereka salah gunakan masa harta wa aklil malil haram, makan harta haram, makan rasuah, ambil riba, dasar mengingkari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Taurat sudah ada. Apa lagi hak jahat dia? Dia kata Uzair anak Tuhan. Isa anak tak setaraf. Dia kata apa? Ataupun bagi Nasara Isa tu anak Tuhan, bagi Yahudi Isa anak tak setaraf. Dia kata apa? Ini semua ni termasuk dalam qaulihimul its, perkataan dosa yang buruk yang mereka buat. Wa aklihimus suh, dan makan harta haram, rasuah, riba dan lain-lain penindasan. Sebab itulah para jemaah sekalian, jangan duduk jaja, jangan duduk canang. Ini kumpulan ekonomi Islam. Kalau makan di atas peluh orang, allowance pun, gaji pun tak bayar, hutang dengan orang pun tak bayar, apa ekonomi Islam yang kita nak kira seperti ini? Jawab dia no. Bukan Islam itu. Menempel di atas nama Islam, jual nama Islam dengan jubah dengan songkoknya. Yang buruknya Islam apabila Islam itu dituduh sebagai zalim, penindas, pengkhianat dan macam-macam, pentasuk dan lain-lain lagi. Hati-hati tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini secara terang-terang Allah Ta'ala cela, keji dan cerca puak-puak ahlul kitab. Sebab apa? Sebab mereka telah buat perkataan yang buruk dan melakukan makan harta yang haram. Di akhir ayat Allah kata apa? Labi sama kanu yasna'un. Labi sama kanu yasna'un. Dan sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka kerjakan. Buruk. Wallahi labi'sas sani'. Kejinya perbuatan yang dibuat oleh pendeta-pendeta Rabbaniyun, ahli-ahli ibadat, ahli pendidik Yahudi, wal ahbar, pendeta-pendeta mereka. Apa mereka diam membisu, menjadi syaitan bisu, tidak menegur keburukan yang dibuat oleh masyarakat yang suka mengeluarkan perkataan keji, melakukan permusuhan dan makan harta secara batil. Allahu Akbar.
Ini di antara kejian, celaan yang Allah Ta'ala cela kepada puak-puak Yahudi dan juga Nasara, termasuklah ulama-ulama pendeta mereka yang tidak menjalankan tugas. Bagi kita, tadabbur kita kepada ayat ini, para ulama, guru-guru agama, pegawai-pegawai yang ada kedudukan, ada pangkat, bertindaklah segera apabila kita tengok perkara yang pelik berlaku dalam masyarakat. Jangan kerana takut orang kata, takut orang tuduh, takut itu takut ni sehingga kemungkaran dibiar berlaku. Maka apa yang kita nak tunggu lagi selain daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada kumpulan tersebut. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan adanya juru tegur, dengan adanya juru penasihat yang jujur, insya-Allah paling tidak masyarakat berfikir, tak betul ni. Tapi kalau semua orang tak tegur, mana orang nak tahu? Jadi kita jalankan tugas, jangan takut kepada manusia. Baiklah, kita berpindah ke ayat yang terakhir dalam siri ini. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Allahu akbar. Dan orang-orang Yahudi itu berkata tangan Allah Ta'ala terbelenggu, yakni bakhil, kikir. Tulis bahasa Kelantan kata kupit. Dia kena ada 3. Bakhil, kikir, Elias, kopi. Kopi tu bakhil lah. Tapi bahasa Kelantan kata kopi. Tengok ni, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apabila dia sebut tentang aklihimus suhtu, mereka suka makan haram sebab tomok nak harta. Bila tak dapat harta, Allah Ta'ala pun dia cela. Yadullahi maghlulah. Tuhan bakhil dengan kita, tak bagi projek, tak bagi derma, tak bagi tak bagi keluasan rezeki. Puak Yahudi ni bukan sakat dia balas sama kita, dengan Tuhan pun dia buat balas juga. Berat ke tak berat perangai? Buruk sekali dia punya perangai. Berkelahi, balas dengan Allah. Na'udzubillah. Allahu akbar. Apa jadi? Wa qalatil yahud alaihim minallahi ma yastahiqun. Berkata puak Yahudi, Allah Ta'ala lah timpa kat atas mereka azab yang sepatutnya. Innallaha yabkhalu alaina. Allah Ta'ala bakhil, tangan dia terbelenggu. Wa yahbisu ata'ahu, dia tak beri pada kita anugerah dia. Wa yaqbidu khairahu anna, mereka tutup tangan kebaikan daripada kami. Pelajar-pelajar tulis, apabila kita dengar kata-kata buruk kepada Allah Ta'ala, Tuhan ada anak kau, Tuhan macam ni ke, kita kena respon kata berlaku. Ta'ala Allahu amma qala a'da'ullahi uluwan kabira. Jadi maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang dikata oleh puak-puak jahat ini sebagai satu ketinggian yang besar. Tuhan tidak seperti hakmu tuduh tu, Yahudi. Bahasa jenis perangai huduh. Marah dah tu. Marah tak marah kita? Kemudian datang lagi ayat Allah Ta'ala cela mereka, cerita mereka kepada mereka tentang perbuatan jahat ni sepatutnya balik kepada mereka. Tengok Tuhan kata apa? Ghullat aydihim wa nu'inu bima qalu. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Puak dia tu sebenarnya bakhilnya. Dia kata ke Tuhan bakhil. Mung tu bakhil, Yahudi. Mu tu kopi puak Yahudi. Dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka telah katakan itu. Ini dia panggil, Allah Ta'ala sebut pada kita,
tentang jawapan Tuhan kepada siapa? Kepada Yahudi. Ghullat aydihim bima qalu. Ay qubidat aydihim anil ata' wal khairi wal ihsan. Puak Yahudi itu bakhil sebenarnya. Dia tu kopi dikata Tuhan. Wa turidu wa lu'inu ay turidu. Pelajar tulis. Lu'inu bima qalu. Mereka dilaknat dengan sebab apa dia kata? Ay turidu min rahmatillahi ta'ala. Mereka dihalau dari rahmat Allah Ta'ala. Wa hadzal ghallu li aidihim. Inilah hak sebenarnya terbelenggunya tangan mereka. Tangan dia tu kena belenggu sebab dia bakhil. Dan Allah Ta'ala laknat sebagai balasan ke atas mereka di dunia ini sebelum di akhirat. Allahu Akbar. Atas dunia kena dah, di akhirat esok tunggulah. Besar lagi lah dosa-dosa, besar lagi lah bala bencana, besar lagi lah apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala ke atas mereka. Wal'iyazubillah. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita semua untuk menghadapi suasana yang kawat ini. Baik, Allah kata apa? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka, memberi nikmat dan kurnianya luas melimpah-limpah. Mu jangan duk kata kok si kak. Laisal amru kama yaz'umun, bukanlah keadaan sebenar seperti apa yang kamu sangka. Tangan Allah Ta'ala sentiasa terbuka, memberi rezeki, memberi rahmat, memberi anugerah kepada hamba-hamba dia. Tak pernah tutup tangan, buka sama. Maknanya kurnia Allah Ta'ala itu luas. Orang beriman boleh makan, orang kafir boleh makan, boleh makan juga. Orang beriman boleh makan, orang kafir boleh makan. Kalau tidak, tak makan puak kafir. Kafir je kerah lidah tak nak. Tu habis belaka. Sebab dunia ni darul ibtila. Dunia ni tempat ujian ya. Tempat balasan di akhirat. Makanlah banyak. Allahu Akbar. Yunfiqu kaifa yasha. Allah Ta'ala membelanjakan sebagaimana ia kehendaki. Tuhan kata, aku belanja ikut aku nak usah apa banyak mana. Allahu Akbar. Ayat ini tanda pelajar ditafsirkan dengan ayat surah Ibrahim, surah Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Surah Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah Ta'ala beri belaka hak mun apa dapat. Sekiranya kamu hitung nikmat Allah Ta'ala, la tuhsuha, tidak terhitung sama sekali. Tapi malang. Kata orang, bukan salah ibu mengandung, tapi nasib tak beruntung. Innal insana la zalumun kafar. Manusia ni banyak buat zalim dan kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita mohon pada Allah SWT supaya kita ni tidak termasuk di kalangan orang ini. Masukkan kami Allah di kalangan hamba-Mu yang beriman, yang sentiasa syukur kepada nikmat. Wa in ta'uddu nikmatullah, kalau kamu hitung nikmat Allah Ta'ala tidak terhitung banyak. Sebab itulah bila kita baca ayat ni, tanda ayat ni, dia panggil ayat ini ayat mabkatus salihin, ayat menjadi tangisan orang soleh. Ambil ayat ni buat tadabbur malam-malam. Dalam solat kita malam, kita solat tahajud, kita baca wa atakum min kulli ma sa'altumu. Tuhan kata, aku beri semua hak nak. Apa aku nak, aku beri. Allahu Akbar.
Kita nak anak dapat anak, nak bini dapat bini, nak harta dapat harta. Banyak sikit cerita lain. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau menghitung nikmat Allah Taala tidak terhitung. Tapi malangnya innal insana zalumun kafar. Manusia ni banyak zalim kepada diri sendiri, tidak beriman, tidak syukur, tidak taat. Ada yang kufur sungguh, kufur besar, dan ada yang kufur nikmat. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Baiklah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna yaminallahi mal'a. Tangan Allah Taala itu, tangan kanan Allah Taala itu penuh sentiasa. La yaghidhuha nafaqah, tak pernah kurang walaupun dia duduk nafkah hari-hari. Berapa banyak makhluk dia duduk makan hari-hari, tak ada masalah apa. Sahaul laili wan nahar. Allahu akbar. Pemurah mencurahkan rezeki siang dan siang. Ara'aitum ma anfaqa munzu khalaqas samawati wal ardi. Kamu tengoklah, Allah Ta'ala telah curahkan bajet kepada dunia ini semenjak dijadikan langit dengan bumi. Fa innahu lam yanqusu ma fi yaminihi. Tidak kurang apa-apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahul Bukhari. Hadis sahih wa Muslim. Cuma bila kita sebut tentang tangan Allah, apa-apa saja yang kita sebut tentang sifat Allah, tuan-tuan dan puan kena baca dengan ayat laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Taala tidak menyerupai makhluk sama sekali. Kita kata apa yang Allah Taala kata. Kita kata apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan duk khoya dalam kepala kita, lagu mana tangan, lagu mana jari, lagu mana. No. Kita kata kita beriman dengan apa yang disebut oleh Allah. Kita beriman dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak letakkan Allah Taala seperti makhluk ataupun menyamakan dengan makhluk ataupun apa saja. Maka itu dia panggil kumpulan musyabbihah, menyama Allah Taala makhluk, ini sesat. Termasuk juga kumpulan mujassimah, meletakkan Allah Taala berjisim seperti makhluk, ini juga sesat. Hak betulnya kita kata seperti Allah kata, kita kata seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, cukup setakat itu. Lagu mana? Itu di luar kotak pemikiran kita, tak mampu kita nak fikir tentang Allah Azza wa Jalla. Naam, kita mikir tentang kita lah. Baiklah. Atau sudut kelahi banyak-banyak dalam masalah ini. Kaedah telah dibuat oleh para ulama, semua perkara yang serupa dengan makhluk itu bukan Allah. Habis. Laisa kamitslihi syai'. Tenang hati tuan-tuan, bila kita ikut cara ulama salaf ni, tak ada banyak orang panggil, tak banyak putar sana putar sini. Ni sebulan duduk balas zikir hu tu. Kalau zikir hak Nabi aja sudahlah. Sesat ada masalah. Gitu buat apa? Dia cari benda-benda yang takwil sana, takwil sini. Susah kita. Ajarlah pada masyarakat yang sahih, yang benar, yang senang. Masyarakat aman, damai, tenang, sejahtera. Awak nak berhu, masuk dalam hutan, masuk dalam gua sama-sama dia, hulah di sana. Tak payah bawa ke publik yang menimbulkan kecelaruan. Jadi bila kita tegur dia, tahu ustaz ni celaru. Dia celaru. Buat mari hak Nabi tak ajar. Nah. Baiklah, tengok kita perhabiskan ayat. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Dan demi sesungguhnya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu akan menjadikan kebanyakan dari mereka bertambah derhaka dan kufur. Allahu Akbar. Patutnya bila turun Quran makin beriman. Makin turun Quran makin mengarut kelompok Yahudi ini. Ai inna katsiran min haula'il yahud yazdaduna bi sama'ihimul Quran. Bila dia dengar Quran makin kafir dia. Makin jahat dia. Nauzubillah. Allahu Akbar. Cuma dalam ayat ini ada sedikit perbandingan tentang bila Allah telah sebut tentang Quran, dia kata apa? Ma unzila ilaika mir rabbik.
dia sandarkan kepada zat yang mulia. Kami turunkan Quran ini dari Tuhan. Tapi kalau turun ayat hujan, wa anzalna minas sama, kami turunkan hujan dari langit. Quran saja kata mir rabbik, dari Tuhan. Supaya kita tidak kata Quran itu mari mana. Mari daripada Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah, tabarakallah. Jahatnya puak kafir, tanda surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kami turunkan Quran. Dalam Quran itu ada syifa, penawar, ada rahmat bagi orang beriman, dan tidak bertambah kezaliman. Pokok zalim itu illa khasara, kecuali rugi. Dia bukan nak beriman, dia lawan pula. Kita kata rugi lawak. Maka Allah telah timpakan ke atas mereka. Timpa ke atas mereka apa dia? Hukuman di dunia. Tengok ni. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan kami tanamkan di antara mereka perasaan permusuhan dan kebencian sehingga pada hari kiamat. Nyanyi. Orang Yahudi ni dia balas sama dia. Balas sama dia. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Tiada kali mereka menyalakan api peperangan, Allah padamkan dia. Bila dia nak pergi dengan orang lain, Tuhan mati api. Dia balas sama dia. Itulah dia panggil hukuman ke atas dunia, ke atas mereka di dunia ini. Dia cuba nak berperang orang lain, tapi sebenarnya dia perang sama-sama dia. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka pula terus-menerus melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Apa dia rusak? Kufur, maksiat, menentang Islam, menyebarkan kebatilan, makan harta haram. Senaraikanlah sebanyak-banyak senarai yang ada, yang boleh kita senaraikan. Yang pentingnya Allah telah nyatakan mereka bermusuh sama sendiri. Dia cuba nak perang orang lain, tak jadi, dia perang sama dia. Dan mereka ialah golongan yang segera melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maka Allah Ta'ala nyata, Allah Ta'ala sebut di sini, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah Ta'ala tidak suka, Allah Ta'ala tidak sayang kepada orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, dan Allah Ta'ala akan balas dengan apa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, tamaklah dulu kita mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Ayat yang pertama, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwan wa aklimus suh. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah Ta'ala, dan engkau lihat kebanyakan dari mereka berlomba-lomba pada melakukan dosa dan pencerobohan, permusuhan serta makan yang haram. Kenapa Allah Ta'ala guna yusari'un? Yusari'un ini biasanya segera untuk melakukan kebaikan. Tapi Tuhan tukar sini, yusari'una fil ismi, segera melakukan dosa. Tuhan tak guna lafaz al-ajalah, laju. Dia guna al-musara'ah. Itu menunjukkan bahawa lawan kepada taat itu maksiat. Sifat Yahudi ini laju sangat dia dengan maksiat, dengan benda mungkar. Orang panggil laju sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tak kata yusari'una ilal ismi, berlari pergi tempat maksiat. La. Tuhan guna perkataan yusari'una fil ismi, mereka berlari dalam maksiat.
Leis, apa beza? Bezanya dia duduk dalam maksiat dah, duduk belegar dalam tu. Kalau ila dia duduk luar. Mana? Saya berlari dari sini ke. Itu. Ke tu maknanya kita pergi ke sekolah, pergi ke masjid. Kalau kata saya berlari dalam sini, dalam padat mana, kita duduk dalam padan ni. Mana Allah Ta'ala guna perkataan yusari'una fil ismi, Allah Ta'ala nyatakan bahawa mereka cepat laju dalam melakukan maksiat. Sebab memang dia duduk dalam maksiat dah, dia cepat buat maksiat. Masya Allah. Kalau Tuhan kata yusari'una ilal ismi, mana dosa duduk luar, dia duduk dalam, dia duduk luar, dia duduk dalam. Tapi ni dia duduk kat dalam, dosa kat situ. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, itu ayat Quran. Beza kan? Yang pertama musara'ah ni untuk digunakan untuk kebaikan, tapi Tuhan guna sini untuk apa? Untuk kejahatan, sebab kejahat tu lawan baik. Yang kedua, penggunaan fi tidak ila, sebab fi dalam. Kalau kata ila di luar. Mana mung ni duduk dalam maksiat dah, duduk dalam gedung maksiat mung ni. La haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi Allah Ta'ala nyata di sini, man sar'a fil ismi, siapa dia laju pergi buat maksiat, siapa dia laju buat permusuhan, siapa dia laju makan haram, riba, rasuah, apa benda lagi, saham tak patuh syariah, maka orang ni serupa dengan perangai Yahudi. Fa fihi syabahum minal yahud, serupa perangai Yahudi. Sebab itulah Allah Ta'ala larang dalam ayat ini makan harta, usaha, perniagaan, apa saja daripada sumber yang haram. Sebab itu Allah namakan suh, aklihimus suh. Suh itu makan haram. Jadi jangan kita duk cari benda-benda, cari benda-benda yang haram. Kenapa dia guna makan? Wa aklihim, makan. Sedangkan harta haram ini bukan makan saja. Kita guna untuk pakai, kita guna untuk tu, untuk ni. Sebab biasanya manusia ni dia cara ke makan. Baju ni kita beli sekali boleh pakai 10 tahun. Makan sudah makan pagi ni, tengah hari nak makan pula. Betul tak? Akan itu Allah Ta'ala guna wa aklim, makan harta riba, harta haram. Sebab makan tu berulang. Wallahu alam. Mari kita pindah yang kedua. Yang kedua, laula yanhahumur rabbaniyun, kenapalah tok guru dia, kenapalah rabbaniyun, ahli-ahli ibadat pendidik, kenapalah ahbar, tok ulama-ulama besar dia, mufti-mufti dia, ahli-ahli fatwa dia, ahli berapa lagi, ahli presiden, kita katalah gapo, ahli jawatan besar dia, kenapalah tak larang. Dalam ayat ini Allah Ta'ala ja'alallahu al-lawma 'ala ar-rabbaniyyin wal ahbar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala cela, sebut nama direct, laula yanhahumur rabbaniyyun wal ahbar. Sebab apa? Kejinya perbuatan alim ulama yang diam membisu di saat umat perlukan bimbingan, di saat umat perlukan penjelasan, tak bunyi sepatah. Kita tengok ni dalam sekarang ni pun kita kena belajar ilmu ni. Ilmu Allah Ta'ala cela ulama Yahudi. Ulama kita pun kena cela kalau tak kecek, tak cakap. Jadi kita kena laju ke depan lah, bagi tahu benda sesat. Ajaran tak betul, tak betul. Pak budak-budak duk kelahi tu berhenti dulu, biar orang tua bercakap. Ni orang tua tak buka mulut, siapa nak buka? Bahaya. Maka dalam ayat ini taubihul ulama, mencela para ulama at-tarikina lil amri bil ma'ruf, yang diam daripada menyatakan kebenaran, yang diam daripada melarang kemungkaran. Maka para ulama bukalah mata, buka telinga, buka minda, buka hati, bercakaplah tentang benda mungkar, benda maksiat, benda tak baik. Sebab ummah menanti daripada mulut para rabbaniyin, para mulut tuan-tuan guru dan tuan-tuan syekh. Tapi kalau tuan syekh pergi melantun juga, nak larang macam mana? Sekarang ni diheret sama orang tua-tua yang tak pernah melantun, dibawa lantun. Di atas nama apa sajalah, cinta Rasul lah, apa dia buatlah berapa saja pun cukup berbahaya.
perbuatan itu para jemaah sekalian. Allahul musta'an. Jadi ayat ini Allah Ta'ala larang, laula ya rabbaniyun, kenapalah tutup guru ini tidak menunaikan tugas. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Yahudi kata tangan Allah Ta'ala terbelenggu, yang ini bakhil. Ini adalah merupakan kata-kata keji dan kata-kata buruk pokok Yahudi terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kita orang Islam jangan duk keluar perkataan buruk, perkataan keji, perkataan yang tidak sesuai dengan Allah Ta'ala, jangan dikata. Nah, jadi pokok Yahudi ini bahaya dia. Ayat ini sekaligus, tulis pelajar, ayat ini sekaligus menyat al-isyaratu ila hirsil Yahudi alal mal, isyarat kepada Yahudi ini loba, tamak, material, orang Arab kata madiyah, materialistik dia, nak harta. Sebab tu dia tak cakap macam ni, tangan Tuhan terbelenggu ni, kecuali illal jasha' wa tamak, kerana ketamakan dan kerakusan nafsu nak, pasal itulah keluar perkataan buruk lagu ni. Maka Allah Ta'ala jatuhkan kata mereka, ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Tangan celaka tangan Yahudi, dia lebih sebenarnya. Allah Ta'ala laknat mereka dengan sebab ucapan buruk mereka. Na'udzubillah. Jadi kita jangan katalah Tuhan yang benci kepada aku, Tuhan tak sayang kepada aku. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab aku ni tak banyak dia punya rezeki. Itu semua tu kata-kata mengarut yang tidak elok diperkatakan. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Kita berpindah kepada yang keempat. Tengok ayat yang keempat. Wala yazidanna katsiran ma unzila ilaika min rabbik. Ma unzila ilaika min rabbik. Tadi ana sebut secara isyarat di awal tadi. Bila sebut tentang Quran, Allah Ta'ala akan sandarkan kepada zatnya yang mulia. Tuhan kata mir rabbik, unzila ilaika mir rabbik. Quran itu turun daripada Allah. Nak ceritanya, Quran ini mari daripada Allah, bukan mari daripada siapa-siapa. Mempercayalah, berimanlah, kamu ikutlah. Ada perbezaan. Farraqallahu ta'ala baina ma nazzalahu minhu wa ma nazzalahu min ba'dil makhluqat. Allah Ta'ala nak beza ini daripada Quran direct mari daripada Allah dengan hujan yang turun dari awan. Tengok ayat. Anzala minas samaa'i ma'a. Langit turunkan hujan. Kalau nak kira dari sudut kira-kira, semua hujan ke apa benda hak turun, Allah Ta'ala yang turunkan. Tapi Tuhan sandarkan perkara ini kepada sebab. Sebab yang turun hujan itu siapa? Sebab dia hujan. Mata apa ni? Awan. Itu dalam ayat, dalam surah Ar-Ra'd. Anzala minas sama'i ma'a. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Dalam surah lain pula, tengok ni, dalam surah Al-Hadid ayat 25, wa anzalnal hadid, kami turunkan hadid, turunkan besi. Bila mari Quran, Allah Ta'ala nyatakan darinya, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Quran ini mereka turun min rabbik, daripada Allah, daripada Tuhan kamu dengan benar. Suratul Nahli ayat 102. Suratul Zumar ayat 1, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Jadi kalau Quran bila sebut turun, Allah Ta'ala sebut dari Allah. Kalau turun benda lain, Tuhan sebut tepat turun dia. Kami turunkan besi, kami turunkan hujan dari langit. Itu perbezaan. Baiklah para jemaah sekalian, kita tak boleh panjang-panjang. Kita tengok kepada ayat seterusnya. Ayat dia, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha. Allah kata oleh kerana jahatnya Yahudi ni, aku timpakan ke atas mereka permusuhan, perbalahan sama-sama dia,
Dalam ayat lain tanda. Ayat lain suratul Hasyr ayat 14 Allah kata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita tengok Yahudi macam dia bersatu buat dia. La qulubuhum syatta, hati mereka pecah belah. Inilah Allah Taala timpa ke atas mereka, ke atas puak Yahudi ni permusuhan yang berpanjangan tak habis-habis sama-sama dia, berpecah. Jadi oleh kerana dia benci pada orang Islam, Allah Ta'ala timpakan kebencian sama-sama dia. Baiklah para jemaah sekalian, apa yang kita nak belajar di sini, kalau Yahudi benci sama-sama dia, takkanlah kita orang Islam nak jadi macam Yahudi, nak benci sama-sama Muslim, sama-sama orang Islam. Marilah kita berkasih sayang sama-sama kita. Berapa ayat dah kita duk baca daripada ayat dalam surah ini. Dari surah yang lepas, la yattakhizul mu'minuna al-kafirin awliya, jangan letak kafir depan, kita letak kafir di belakang kita, di depan kita sama-sama Islam. Nah, termasuklah kita nak jual beli barang, BMF utamakan kedai-kedai orang-orang Islam yang baik, yang solat, yang tutup aurat, utamakan itu. Sebab tu bila nak pergi ke seberang baru ni, sahabat-sahabat kita di sana jemput, mari dia kata, ini kedai anak orang Islam, ni kedai orang pendakwah Islam. Jadi kita bukan jenis kaki jalan pergi buat review kedai makan orang, tapi tidak, bila kita pergi kita nak nyatakan, tuan-tuan yang mari sini cari kedai-kedai orang Islam. Kenapa nak pergi cari di kedai-kedai orang kafir yang tidak Islam, ataupun kedai orang Islam tapi yang menindas orang, yang banyak melakukan kerosakan? Kita kata utamakan sahabat-sahabat kita yang kita kenal dia dalam bidang dakwah, dalam bidang charity, dalam bidang cintakan kepada sunnah, utamakan yang itu daripada yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala satukan hati kita alal kitab was sunnati, dan Allah jauhkan diri kita daripada perpecahan dan perbalahan sama-sama kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.